Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua, terutamanya kepada penceramah jemputan kita pada pagi ini, dan juga semua pelajar lah. Semua pelajar yang mengambil kursus MPU 3132 Penghayatan Etika dan Peradaban. Okey. Sekejap. Okay, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya maka kita sama-sama dapat berkumpul pada malam ini, pada pagi ini secara maya, secara online pada pagi Jumaat yang penuh keberkatan ini. Untuk satu sesi majlis ilmu, satu program bicara industri ataupun industrial talk. Okay? Untuk pengetahuan semua dan untuk pengetahuan para pelajar, juga mungkin para pelajar yang dah tahulah untuk pelajar UMT ni kan, untuk pengetahuan penceramah kita lah pada pagi ni. Nanti saya akan perkenalkan di penceramah. Dan mungkin juga selepas ni penceramah kita sendiri akan perkenalkan lebih lanjut lah. Okey, sebelum tu mungkin ada di kalangan pelajar yang belum tahu sebab kita ada 4 orang pensyarah yang mengajar subjek khusus penghayatan etika dan peradaban di UMT, yang mana jumlah pelajar adalah hampir 2,000 orang. Okay. Jadi saya rasa pagi ni ada sesetengah kelas tu dia terlibat dengan ada aktiviti lain, ada juga program industrial talk untuk khusus lain, dan ada juga yang terlibat dengan test. Jadi tak sampailah kalau dapat pun, sebab Webex ni dia hanya limit 1,000, tapi tak boleh jugalah sampai 1,000 orang tu. Jadi untuk sesi ni kita ada buat rakaman. Okey, kita ada buat sesi rakaman dan akan bagi link lah nanti untuk rakaman untuk pelajar yang tak dapat join pada pagi ni. Okey, saya Dr. Najiha, Dr. Najiha binti Abdul Muttalib, salah seorang pengajar untuk kursus ni dan juga penyelaras bagi kursus etika dan peradaban ni. Okey, saya mengajar 5 kumpulan yang mana total pelajarnya hampir 800 orang. Okey, kita ada 3 orang lagi pensyarah, iaitu Dr. Ruzaini Sulaiman. Dr. Ruzaini mengajar kalau tak salah 2 kumpulan. Dr. Ruzaini merupakan ketua jabatan bagi Jabatan Kenegaraan dan Ketamadunan. Rasanya ada tak semasuk semua ni? Ramai sangat tak dapat cek. Lepas tu kita ada Dr. Aisyah Abdullah. Dr. Aisyah Abdullah mengajar 3 kumpulan. Dan Dr. Abdul Hanis Embong. Dr. Abdul Hanis mengajar 1 kumpulan. Tapi Dr. Abdul Hanis dia lebih kepada mengajar foreign student, foreigner. Rasanya dia orang tak masuk kot, sebab foreigner kan dia ada di negara masing-masing. Jadi ada yang mungkin ada yang malam, ada yang pagi kan, tak tahu. Jadi pagi ni saya rasa semua yang lokal lah. Okey, sesi ini kita akan jalankan kalau ikutkan dalam atas kertas 2 jam lah. Tapi kita bagi kepada penceramah kita mungkin sejam atau sejam setengah untuk sesi saya serahkan kepada penceramah nanti, dan kita ada juga selepas tu sesi soal jawab. Jadi kepada para pelajar, saya rasa semua pensyarah masing-masing dah maklumkan untuk sesi ini. Pelajar akan ada selepas habis sesi ini akan ada satu task yang mana ada markah akan diberi. Jadi tolong dengar betul-betul, mungkin boleh buat catatan isi-isi penting sebab ia berkait dengan kita punya topik lah yang dibicarakan, dan ada juga dalam tajuk dalam kursus penghayatan etika dan peradaban sendiri, yang mana etika kita berkait dengan media sosial. Okey, jadi saya nak perkenalkan sedikitlah penceramah kita pada pagi ni. Semua dah ada nampak saya rasa. Ada video di on kan. Okey.
Penceramah kita adalah Puan Siti Nur Azlina binti Noh ataupun lebih dikenali dengan Lina Noh. Okey, Lina Noh. Beliau adalah pengurus operasi Irish Sendirian Berhad. Okey, dan juga kalau siapa yang selalu di media sosial ni, okey, di TikTok, memang ini antara orang yang kita panggil social influencer lah. Beliau juga adalah seorang businesswoman yang berjaya. Okey, businesswoman yang berjaya. Dan pada pagi ini kita rasa sangat bertuah lah dapat untuk mendengar perkongsian daripada beliau yang bertajuk etika di media sosial. Okey, sebagaimana yang kita tahu sekarang ni media sosial ni kita banyak medium yang ada. Yang mana media sosial ni kalau kita dia ada kebaikan dan mungkin juga kalau kita salah guna dia jadi suatu etika yang tak baik lah. Suatu perkara yang mungkin memberi kesan yang tak baik kepada terutamanya kepada para pelajar sendiri. Jadi sekarang pada pagi ini kita nak mendengar sendiri apakah fungsi media sosial itu sebenarnya, apa etika-etika yang kita boleh tunjulkan sewaktu kita menggunakan ataupun berinteraksi menggunakan media sosial. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan penceramah kita pada pagi ini iaitu Puan Lina Noh untuk meneruskan sesi bicara industri pada pagi ini. Dengan segala hormatnya saya persilakan. Mungkin Puan Lina ada rasanya boleh tekan share kan? Mungkin ada nak share slide dan sebagainya. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih kepada Dr. Najihah. Dan sebelum tu saya nak tanya, ini para pelajar semua ni memang tak buka kamera ke ataupun saya yang tak nampak? Saya cuma nampak muka Dr. Najihah sahaja. Memang tak buka. Memang tak buka. Okey. Okey, terlebih dahulu saya nak mengucapkan berbanyak terima kasih di atas jemputan daripada UMT untuk program Bicara Santai pada pagi ini. Dan sebagaimana yang diperkenalkan oleh Dr. Najihah tadi, nama saya Lina Noh. Dan sekejap saya nak buka skrin ni. Sebenarnya ini adalah pertama kali saya menggunakan, boleh nampak ke? Dalam proses, okey. Okey. Saya nak playkan dia. Okey. Semua boleh nampak dalam full screen? Nampak. Okey. Alright. So alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ni saya akan berkongsilah dengan anda semua tentang bagaimana kita nak beretika di media sosial. Dan sebelum tu saya nak kenalkan diri saya dengan lebih lanjutlah. Ini sebagaimana yang Dr. Najihah kenalkan tadi, nama saya Siti Nur Azlina, lebih dikenali dengan nama Lina Noh, berasal dari Kota Baru, Kelantan. Ada tak orang Kelantan kat sini? Dan pendidikan saya, latar belakang pendidikan, saya mendapat pendidikan, banyak ketangan pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Naimul Banat, Kota Baru. Ada ke yang satu sekolah dengan saya? Dan kemudian selepas PMR, yang mana mungkin anda semua ni dah PT3 ikut ya. Saya sambung pengajian ke Sekolah Menengah Sains Macang di Kelantan juga. Dan di peringkat universiti, alhamdulillah saya grad dalam kejuruteraan awam di Universiti Teknologi Petronas di Perak. Baru keluar daripada negeri Kelantan. Dan daripada situ, kerjanya saya yang pertama sebagai jurutera struktur di Petronas Carigali Sdn Bhd. Kerja saya masa tu mendesain dan juga terlibat dalam pembinaan platform minyak yang di tengah laut tu, yang kalau mana-mana you nampak berkaitan dengan penggalian minyak, itu kerja saya lah tu. Dan saya berkhidmat di Petronas daripada tahun 2007 hingga 2012, yang mana pada masa tu saya resign, saya bersara daripada area itu dan hingga sekarang menjadi pengurus operasi di Irish Sdn Bhd.
Alhamdulillah saya dikurniakan 4 beranak daripada hasil perkahwinan saya yang dah masuk 15 tahun. Dan juga saya telah pun bermula dan berada di media sosial sejak tahun 2001. Ini dah kira berapa tahun 20 tahun dah berada di media sosial. Okey. So ini yang saya nak kongsikan dengan anda semua tentang hakikat media sosial dan kita hari ini, yang mana di atas sekali tu garisan yang paling panjang tu adalah populasi dunia sebanyak lebih kurang 7.8 bilion. Dalam 7.8 bilion tu 4.5 adalah pengguna internet. Dan daripada itu 3.8 bilion pengguna social media. Di sini menunjukkan hampir separuh daripada penduduk bumi ni adalah pengguna social media. Yang saya kira separuh lagi yang tak ada social media tu mungkin kanak-kanak, di mana saya sendiri pun tidak membenarkan anak-anak saya untuk ada akaun media sosial, dan kalau ada pun mereka ada akaun YouTube, kerana saya menggalakkan anak saya untuk buat video, cakap, buat public speaking, dan saya benarkan mereka untuk ada akaun YouTube. Dan juga satu golongan lagi mungkin orang-orang tua yang mungkin berusia 70 tahun ke atas. Sebab kalau 60 tahun ke atas tu, mak dengan ayah saya pun ada media sosial, ada Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Dan mungkin juga orang-orang yang jauh daripada akses internet. Mungkin kawasan-kawasan pedalaman yang tak ada internet, dan mungkin orang yang sakit terlantar. So itu adalah orang yang tidak ada akses lah kepada social media. Dan kebanyakan kita ni hari ni lah kita ada akaun di media sosial. Dan disebabkan itu, kalau kita nampak lah lebih-lebih lagi pada masa PKP ni, kita punya kehidupan kita banyak berada di media sosial. Kita lebih banyak berinteraksi dengan kawan-kawan kita, mungkin dengan lecturer kita, mungkin dengan ibu bapa kita di media sosial. So nak tunjukkan dekat sini, kehidupan kita hari ni dengan media sosial, dia dah jadi macam mungkin 50-50, mungkin juga 80-20. Kita banyak hidup di media sosial. Okey. So ini antara kenapa tujuan orang berada di media sosial. Apa yang orang buat di media sosial kebanyakannya adalah untuk keep in touch dengan kawan-kawan. Inilah yang saya sebutkan tadi, kita kebanyakannya hidup dalam media sosial, berhubung, berjumpa dengan kawan-kawan, bersosial, namanya pun media sosial kan. Dan ada yang masuk media sosial untuk mendapatkan berita terkini, namanya berita terkini. Tapi kita tahulah kalau di media sosial ni berita dia bukan macam berita mainstream, bukan macam dalam TV, bukan macam dalam akhbar. Media sosial dia lebih, orang kata kupasan dia tu lebih dalam, kupasan dia tu ada benda yang tidak diceritakan di media mainstream tapi ada di social media. Sebab itu orang suka mendapatkan berita-berita terkini di social media. Ada juga yang mengisi masa lapang, berhibur, membeli belah dan sebagainya. So inilah antara kenapa pengguna menggunakan media sosial. Sebelum tu boleh tak kalau saya nak tanya, ada tak di kalangan adik-adik ni yang gunakan media sosial untuk berbisnes ataupun untuk mencari network? Adakah? Boleh tak kongsi dengan saya? Boleh komen dia komen dekat bahagian chat. Okay, saya tak nampak komen. Ada. Okey. So jika kalaulah kita menggunakan media sosial untuk tujuan-tujuan tertentu, contohnya untuk berbisnes ataupun untuk menyampaikan informasi, kita kena tahu kenapa orang berada di media sosial. Inilah antaranya. Supaya apa yang kita buat, apa yang kita update tu kena dan selari dengan apa yang orang buat. Contohnya orang nak media sosial ni
untuk keep in touch dengan kawan-kawan kebanyakan kan. Jadi bila kita memunculkan diri kita di media sosial ni, kita tak bolehlah nak muncul seperti seorang selebriti pemberita tanpa ada hubungan, tanpa ada connection dengan orang-orang lain dekat media sosial ni. So kita kena muncul sebagai orang yang boleh menjadi kawan, seorang yang mesra dan sebagainya. Okay, itu sekadar sedikit input lah kalau anda adalah orang-orang yang terlibat di dalam nak orang kata nak memulakan network, nak berbisnes ke apa dan sebagainya. Okey. Dan kenapa pentingnya kita untuk beretika di media sosial ni? Dia kerana kebanyakan kehidupan kita ni kita ada dekat media sosial dan kita mungkin lebih banyak hidup di media sosial daripada dalam kehidupan kita yang sebenar. Kan contohlah PKP kita ni sekarang ni, lagilah kita tak keluar, kita tak jumpa orang. Jadi kita berhubung dengan manusia di media sosial. So kenapa kena ada etika, kenapa kena ada adab di media sosial? Sebab itulah kehidupan kita sekarang. Dan untuk menjaga keharmonian di kalangan kita dan media sosial ni, kita kena pegang sangat benda ni. Syarikat-syarikat media sosial ni, diorang memang ada community guidelines yang mana rules dia, undang-undang dia yang menyebabkan kalau kita langgar, kita mungkin kena ban, kita mungkin akaun kita kena suspend dan sebagainya. Tapi sebagaimana kita hidup di dunia yang sebenar ni, kita ada adab yang tidak tertulis. Adab-adab, tata cara menghormati orang dan sebagainya yang mana tidak tertulis dalam undang-undang. Begitulah juga di media sosial. Ada etika-etika, ada adab-adab yang tidak tertulis di mana-mana. Tapi kita kena jaga. Dan penjagaan untuk di media sosial ni lagilah lebih, orang kata lebih strict kita kena jaga. Sebab apa? Kalau dalam kehidupan harian kita yang biasa, ada benda yang kita buat, kita tak buat di public. Orang tak tahu kita buat benda tu. Contohnya lah kalau kita duduk rumah, tengok TV, dekat kangkang sambil makan popcorn dan sebagainya, orang tak nampak. Tapi benda ni kita tend untuk kongsi, kita tend untuk share apa yang kita buat di media sosial kita. Inilah kebanyakan orang salah faham tentang media sosial, yang mana mereka menjadikan media sosial ni sebagai diary mereka. Kalau kita dalam kehidupan biasa, macam saya dululah, saya suka tulis diary masa zaman remaja, zaman-zaman seusia dengan anda semua ni. Diary ni adalah benda yang paling rahsia. Kita tak nak orang tahu apa yang ada dalam diary kita. Even adik saya, mak saya tu adalah orang-orang yang saya memang tak nak dia orang tahu pun apa yang saya tulis. So kita tulis diary kita, luahan perasaan ke apa semua tulis kat situ. Dan bila diary tu dah banyak sangat kan, tiap-tiap tahun tulis diary, saya bakar sebab saya tak nak orang tahu. Tapi berbeza hari ni bila orang mula menjadikan media sosial tu sebagai diary. Semua benda nak tulis dekat situ, tak puas hati tulis di social media, nak marah pada siapa-siapa tulis dekat social media, nak cerita tentang benda-benda peribadi pun cerita di media sosial. Dan mesti ingat, kalau dalam kehidupan kita yang biasa, selagi tak ada orang rekod, letak kamera pada apa yang kita buat setiap hari, ataupun tak ada orang yang ambil gambar, benda tu tak ada siapa tahu. Tapi di media sosial, sekali kita publish, orang tahu dan orang boleh buat apa? Orang boleh save, orang boleh print screen, orang boleh simpan apa sahaja yang kita tulis, yang kita upload di media sosial. So inilah perkara yang kita kena jaga sangat-sangat, dan bila kita nak masuk ke media sosial ni, kita tak boleh masuk dengan suka hati akulah, aku punya akaun. Suka hati akulah, ini kehidupan aku. Kita tak boleh nak datang dengan perasaan sebegitu. Sebagaimana kita menjaga keharmonian kita dengan jiran-jiran kita dekat rumah, ada benda yang kita boleh cakap
pada jiran. Ada benda yang kita tak boleh cakap. Macam itulah juga bila kita berada di social media. Tidak semua benda kita boleh buat sesuka hati kita walaupun kita rasa itu akaun kita. Ingatlah satu masa nanti bila kita sudah pun meninggalkan alam remaja you all sekarang ni kan. Apa yang you tulis hari ni mungkin ada orang simpan print screen ataupun ada orang yang boleh korek balik apa yang kita buat dulu, apa yang you buat dulu. So berpegang kepada ini maka memang sangat-sangat penting untuk kita menjaga adab kita di media sosial. Okay. So sebagai kesinambungan daripada itu, saya nak kongsikan apa yang kita sepatutnya buat dan apa yang kita tidak perlu buat dan tidak boleh buat di media sosial. Sebelum tu saya nak tunjukkan ini kepada anda semua. Ini adalah satu kajian berkenaan dengan kesan media sosial kepada masyarakat. Ini macam yang tadi Dr. Najiha ada cakap, media sosial ni boleh memberi impact negatif dan positif. So inilah dia impact positif dan negatif yang telah pun berlaku kepada pengguna media sosial. Dia bagus, dia boleh kita bercakap self expression. Kita boleh express diri kita. Kita boleh jadi diri kita sendiri di media sosial. Tapi yang merah tu, yang negatifnya, yang tidak bagusnya, dia memberikan kesan kepada emosi kita. Kita boleh rasa depressed, kita akan compare kepada orang lain dan sebagainya. Dan hari ini pelajar-pelajar semua, anda dah tahu dah tentang kesan-kesan ini kepada media sosial, kepada diri kita sebagai pengguna media sosial. Jadi apa yang saya nak anda semua buat hari ini, kita jadikan benda ni sebagai kita punya sempadan. Maknanya guna media sosial tapi jangan sampai dia memberikan kesan kepada kesihatan dan emosi kita. Cuba you tengok yang bawah tu, dia memberi kesan kepada emosi dan juga fizikal. Sehingga buatkan kita tak boleh nak tidur dan sebagainya. Dan tak boleh tidur ni, dia datang daripada dua benda lah basically. Yang pertama kerana masalah emosi. Depressed, rasa kena bully dan sebagainya, tak boleh tidur. Dan satu lagi kerana terlalu banyak masa dihabiskan, digunakan berada di sosial media. Sekarang kan dunia tanpa sepadan. Tadi Dr. Najiha pada cakap, sekarang kalau pelajar-pelajar foreigner, dia punya timing lain. So mungkin kita dekat Malaysia pukul 3 pagi. Tapi mungkin kawan kita dekat USA ke dekat mana-mana ke, mungkin mereka petang ataupun awal malam dan sebagainya. Dan dia menyebabkan kita tak nak tertinggal dengan kawan-kawan kita tu, nak juga bersosial dengan mereka, menyebabkan kita tak cukup tidur dan sebagainya. Jadi gunakanlah media sosial ni dengan yang positif, dengan yang hijau tu, dan elakkan sampai media sosial ni memberi kesan kepada kita dengan yang merah-merah kat bawah tu. Kita tak nak benda tu jadikan kita depressed, jadikan kita membanding-banding dengan orang lain dan sebagainya. So di sini kita kena bertegas dengan diri kita. Media sosial ni hanyalah sekadar medium untuk menghubungkan kita dengan orang-orang lain. Medium untuk kita nak mendapatkan berita-berita terkini. Tempat kita nak baca review, nak shopping dan sebagainya. Ini bukan kehidupan kita. Apa yang ada di media sosial itu bukan kehidupan yang sebenar. So kita kena tahu batas-batas ini supaya kita boleh enjoy our life dan tidak bergantung kepada media sosial. Okey. Jadi inilah yang apa yang kita tak boleh kongsi. Jangan kongsi di media sosial. Kenapa saya tekankan sangat benda ni? Kerana kawan-kawan saya sendiri pun berkongsi tentang data peribadi. Mungkin mereka tak tahulah masa tu, berkongsi IC, kongsi alamat rumah, ada yang kongsi account bank dan sebagainya. Walaupun anda ada apa macam nak bagi tahu dekat public your number account, mungkin you nak untuk donation ke, ataupun you ada nak let go your staff kan, ada nak jual buku teks, so nak display account bank, itu sepatutnya jangan dibuat lah. Kalau ada orang yang nak berurusan dengan kita, biar mereka contact kita.
bagikan secara peribadi. Kerana benda-benda ni sangatlah membahayakan kita sebenarnya. Kerana hari ni ada banyak sangat kes-kes scammers dan sebagainya. Jadi benda-benda yang berkaitan dengan peribadi kita bukan untuk kita kongsi kepada umum. Nombor IC, alamat rumah, nombor plate, apa lagi dan sebagainya. Begitu juga dengan maklumat tentang ahli keluarga kita. Siapa ibu bapa kita, siapa anak-anak kita, benda ni adalah perkara yang sulit. Kita kena jaga privasi ahli-ahli keluarga kita. Melainkan kalau ahli keluarga kita tu memang selebriti lah. Itu mereka pun suka kan kalau kita bercerita tentang mereka. Dan bila kita nak berkongsi tentang ahli keluarga ni, terutama anak-anak kita, mungkin you all semua belum ada anak lagi kot. Tapi bila nanti you dah berkeluarga, dah ada anak-anak, kita sebagai ibu bapa, kita kena menjaga privasi dan kita kena menjaga keselamatan mereka. Mendedahkan mereka di media sosial mungkin bukan satu benda yang mereka suka jugalah. Mungkin mereka pun tidak suka bila kita mendedahkan mereka, beritahu tentang perangai-perangai mereka ke cerita-cerita mereka yang tidak penting. Kalau ada benda yang boleh memberi manfaat kepada orang lain, itu tak mengapa, tak ada masalah. Tapi kalau kita sekadar nak cakap, nak beritahu, apa lagi kalau kita cerita tentang benda-benda yang tidak disukai. So jaga informasi terhadap ahli keluarga kita. Begitu juga kalau kita ada pandangan negatif terhadap sesuatu. Contohnya kalau you ada rasa nak marahlah dekat Dr. Najihah ni, hari ni pagi-pagi, pagi Jumaat ni suruh pulang masuk kelas kan. So benda tu tidak perlu dan jangan cerita di media sosial. Kalau kita ada pandangan negatif terhadap sesuatu ataupun seseorang yang sepatutnya kita hormati lagi-lagi, tidak boleh untuk kita cakap dekat media sosial. Kalau ada tidak puas hati terhadap universiti ke, ataupun profesor atau pensyarah kita, malah kalau dengan kawan-kawan kita sendiri, kontaklah secara personal, bukan dengan meluahkan di media sosial. Kerana bila benda ni dah berada di media sosial, dia boleh mengundang macam-macam spekulasi dan macam-macam pandangan orang luar yang mungkin tak faham pun, yang mungkin tak tahu pun dan tak kenal pun. Tapi biasanya kalau orang yang tak tahu ni, mereka lah yang ada pandangan yang paling banyak tentang sesuatu benda tu. Jadi jagalah nama baik universiti, jaga nama baik lecturer-lecturer kita. Kalau ada yang kita tidak puas hati, kita hubungi mereka secara personal. Begitu juga kalau kita tengah marah, emosi yang tidak stable kan, nak marahkan something, cuba untuk tidak tulis di media sosial. Dan kalau tak tahan sangat, nak kena tulis juga, tak boleh, geram kan. Boleh tulis, saya pun selalu buat, boleh tulis, publish tapi set to me only. Kita je boleh baca. Kerana masa tu kita bukan berbuat dengan keadaan yang waras. Kita nak marah. Kan? Kalau kita marah ni, kalau dalam Islam, kita marah tu adalah daripada syaitan. So bila syaitan tu dah menguasai kita, macam-macam lah benda yang bukan kita, yang kita fikir, yang kita cakap dan sebagainya. Jadi bila kita nak marahkan sesuatu, nak marahkan seseorang, boleh, tapi jangan sampai orang lain tahu. Kerana mungkin kita ada terluahkan kata-kata yang tidak sepatutnya, benda-benda yang tak sepatutnya kita cakap, mungkin kita terfitnah dan sebagainya. Jadi untuk menjaga keharmonian dan juga untuk menjaga diri kita, menjaga emosi kita, kawal, jangan lepaskan di media sosial. Dan yang seterusnya, yang dekat bawah tu, dua di bawah tu, lokasi kita dan bila kita tidak ada di rumah. Contohnya sekarang ni memang semua ada kat rumah kan. Kalau kita nak pergi bercuti, hari ni saya sedang berada di Langkawi contoh. Di situ ada dua benda. Pertama, orang tahu kita ada di mana. Lalu dah lah pergi Langkawi, check in pula dekat mana-mana kan. Mungkin kita ada rasa, alah siapalah aku ni bukan siapa-siapa pun. Aku nak pergi mana-mana, check in mana-mana ke tak ada orang kisah pun. Check in yang dekat
Kalau Facebook, Instagram kan ada tempat kita check in kan. Walaupun kita rasa tak ada orang yang follow kita, walaupun kita rasa aku ni tak famous pun, tapi benda ni kita kena jaga. Kita kena jaga. Kan? Kalaulah sesuatu yang kita tidak mahu berlaku, na'udzubillah min zalik, kalau benda tu berlaku, biarlah bukan sebab salah kita. Bukan kita yang mengundang. Oleh itu kita kena jaga. Jangan bagi orang tahu kita ada dekat mana, kecuali kalau kita nak update kepada mak ayah kita atau nak update pada kawan-kawan kita, boleh, tapi set untuk mereka sahaja. Yang mereka je yang tahu kita ada di mana. Dan kalau kita tidak ada di rumah pada masa itu, jangan bagi message yang memberitahu semua orang rumah kita tengah kosong. Tak ada orang dekat rumah kita. Kita tak ada pun dekat rumah. Okay, perkara ni mungkin macam okey je orang lain buat, boleh je. Tak apalah kalau kata orang lain buat ke. Tapi untuk kita nak menjaga diri kita, kita nak menjaga keselamatan kita dan keluarga, benda ni sangat-sangat penting. Terutama apabila anda nanti sudah ada rumah sendiri, ada ahli keluarga, ada anak-anak dan sebagainya. Benda ni kita nampak macam tak ada apa. Tapi sebenarnya kita tak tahu siapa yang betul-betul mengikuti kita di media sosial. Kalau di rumah kita boleh tahulah yang tahu rumah kita di mana adalah ahli keluarga kita, jiran-jiran kita. Tapi di media sosial kita tak tahu. So dekat sini kita kena jaga dan kita kena berhati-hati. Benda ni berkaitan dengan keselamatan. Mungkin tidak ada diberitahu di mana-mana, tapi hari ini saya beritahu anda. Kena jaga keselamatan kita dan jangan ingat semua benda kita boleh kongsi di media sosial. Dan yang terakhir dalam poin saya ni, jangan kita nak mengata dan menjatuhkan orang lain. Tak kiralah apa sahaja yang kita buat. Sama ada dalam dunia pekerjaan ataupun mungkin lepas ni ada yang memilih untuk berbisnes. Bila kita nak menaikkan brand kita, menaikkan nama kita ataupun menaikkan bisnes dan kerjaya kita di media sosial, naikkanlah nama kita tanpa menjatuhkan ataupun mengata orang lain. Kita nak jaga keharmonian. Dan ada orang kata, tak apalah, benda-benda yang tak bagus ni senang nak viral. Kan kita nak viral senang, kita buat benda-benda yang macam ni. Yang orang suka kan, orang suka gosip dan sebagainya. Bagi saya, okey, kalau kita tengok memang betul lah. Kalau kita tengok benda yang viral, kalau dekat Malaysia ni, adalah benda yang berkaitan dengan macam ni lah. Benda gosip, berkaitan dengan orang lain, benda yang negatif dan sebagainya. Tapi ingat, kita bukan nak viral untuk menyusahkan kita di kemudian hari. Dan kalau kita orang Islam, kita kena percaya kehidupan kita ni bukan dekat dunia ini saja. Kita akan menjalani kehidupan yang lebih panjang di akhirat nanti. Jadi apa sahaja yang kita buat, biarlah betul-betul membantu untuk kehidupan kita selepas ini. Bukan hanya memberikan keuntungan ataupun glamour di dunia saja. Oleh itu kalau kita ada tendensi ataupun kalau kita ada tengok orang lain buat macam ni okey je, orang tu buat macam tu okey je, ingat balik apa tujuan kita. Biarlah orang lain nak buat macam mana pun, tapi kita datang ke media sosial ni mesti ada prinsip. Kita kena ada prinsip, jangan mengata dan menjatuhkan orang lain. Naikkan brand kita dengan kelebihan kita. Kita semua ada kelebihan yang tersendiri. Naikkanlah itu. Ceritakanlah tentang apa kelebihan yang kita ada. Kongsikan tentang kebaikan-kebaikan, tentang poin-poin yang menyokong kita tanpa kita nak mengata orang dan sebagainya lah. Dan bayangkanlah kalaulah kita ada buat benda macam ni, which is na'udzubillah min zalik, dan benda tu viral. Bayangkan berapa ramai orang yang tahu tentang benda yang tidak baik tentang orang lain yang kita yang menyebarkannya. Bayangkan berapa banyaknya, berbaldi-baldi, berbakul-bakul dosa yang kita dapat walaupun kita dapat viral di dunia. Okey?
Jadi ini adalah antara benda-benda yang kita kena jaga dan kita tidak perlulah berkongsi di media sosial. Habis tu kan, kalau dah semua benda pun tak boleh kongsi, apa yang kita nak kongsi? Nak cerita pasal family pun tak boleh cerita semua, nak luahkan perasaan pun tak boleh nak luah. Apa je yang kita boleh buat di media sosial ni? Okay, jadi apa yang kita boleh buat dan kita boleh kongsikan di media sosial ni, yang pertama adalah kita punya perkembangan diri yang tidak terlalu peribadi. Apa benda yang peribadi tu? Maksudnya benda yang kalau kita jumpa dengan kawan-kawan kita secara berdepan, ramai-ramai, kita cerita benda tu. Benda yang tidak personal, benda yang tidak membabitkan macam contohnya kita ada krisis dengan sesiapa dalam keluarga kita. Benda tu tidak perlulah kita nak cerita secara umum ataupun di media sosial, kerana ia akan memberikan pandangan negatif dan impak negatif kepada kita dan keluarga kita. Jadi benda-benda yang contohnya hari ni ada you join kelas Webex ni bersama dengan Dr. Najihah, dengan Puan Lina. Lepas tu mungkin lepas ni you buat apa, masak ke apa ke. Benda yang macam tu bolehlah kita kongsikan dengan kawan-kawan kita. Kerana kawan-kawan kita dekat luar sana, mereka nak tahu perkembangan kita. Macam kita kan, kadang-kadang kita masuk dalam media sosial, kita sekadar nak tengok apa yang kawan kita buat hari ni. Masak apa, dia tengok movie apa, dia buat apa hari ni. So benda-benda tu bolehlah kita cerita perkembangan diri kita. Yang kedua yang kita boleh cerita di media sosial, boleh ulas adalah tentang isu semasa. Baik, isu semasa ni semua orang pun bercakap tentang benda tu. Semua orang pun sedang mencari pandangan yang berbeza tentang isu semasa. Mungkin hari ni kita disibukkan dengan isu biasa kan, isu COVID. Dah setahun lebih bersama dengan kita ni, mungkin kita ada pandangan-pandangan yang kita nak kongsikan. Mungkin ada benda yang kita bincang dengan Dr. Najihah. Ada Dr. Najihah sebut pasal COVID-19. So benda ni kita nak rasa macam boleh kongsi dengan kawan-kawan kita dan sebagainya. Banyak perkara tentang isu semasa dan benda ni kan sebenarnya saya pun suka kerana dia boleh menambahkan pengetahuan kita juga. Sebab kadang-kadang kalau kita tulis tentang isu semasa ni, ada orang yang akan memberi input yang mungkin kita pun tak tahu. Contohnya kalau saya biasa dapatkan tentang isu semasa ni daripada Twitter. Kawan-kawan saya tweet tentang tu. So bila saya tweet balik, akan ada orang yang akan tambah, sebenarnya macam ni, sebenarnya macam tu. So kita pun boleh melihat isu tu daripada pandangan yang berbeza. Dan apa yang kita boleh kongsikan lagi, gambar, klip video dan sebagainya. Kerana orang sekarang ni, hari ni, kan ada yang join, yang masuk ke media sosial tadi untuk berhibur. Dan antara hiburan yang paling disukai oleh penduduk bumi adalah melalui gambar-gambar dan video klip. Kerana tak semua orang, bukan kata tak suka membaca, tapi kalau nak membaca tu dia kena fokus. Tapi ramai orang biasanya, kalau yang di usia-usia macam saya ni, kalau you all ni memanglah you all rajin belajar, boleh fokus lagi. Kalau yang di usia macam saya dah kurang sikit nak fokus pembacaan, jadi kami lebih suka kepada gambar, video klip dan sebagainya. Dekat sini kita boleh tengoklah sekarang ni, the rising of video klip pendek. Macam TikTok kan, TikTok sekarang tengah naik. Walaupun yang paling ramai pengguna tetap Facebook. Kerana saya rasa kerana Facebook ni dia ada semua. Dia ada grup, dia ada video, dia ada tulisan, dia ada gambar dan sebagainya. Facebook ni semua benda ada. Tapi sekarang ni platform lain pun dah start nak buat macam tu juga. Kalau di TikTok tu video. Kalau Instagram pun selama ni dia lebih kepada gambar. Tapi sekarang ni dah ada reel kan. Dah mula ada video-video pendek. Macam TikTok tu pun dah ada di Instagram. Sebab orang dah mula suka nak tengok benda-benda macam ni. Suka tengok gambar, suka tengok video dan sebagainya. Okay, dan juga kita boleh memberi pendapat kita tentang sesuatu, apa saja isu. Tapi dekat sini kena hati-hati, jangan beri pendapat tanpa kita mengusul periksa.
terutama kalau pendapat tu yang tidak menyokong orang tu lah, yang tidak betul lah. So kalau kita ada something yang kita nak katakan, nak bagi pendapat tentang sesuatu, cuba cek dulu betul ke fakta ini. Kerana kita tidak mahu menjadi salah seorang yang membawa berita-berita palsu. Kalaulah boleh, sebab saya ada seorang kawan yang dia memang suka memberikan pendapat dia tentang benda-benda yang berlaku di dunia, sama ada isu semasa ataupun sejarah yang telah berlaku, tapi dia akan ambil daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Contohnya daripada website Astro Awani kan, contoh Astro Awani tu adalah website berita. Jadi kalau katakanlah berita tu tidak betul sekalipun, tapi kita ada reference yang boleh dipercayai dan reference yang boleh bertanggungjawab terhadap apa yang mereka tulis, apa yang mereka beri kepada kita. Kerana dekat media sosial sana, siapa-siapa sahaja boleh menjadi apa-apa sahaja. Kadang-kadang kita baca tentang sesuatu, kita rasa macam betul. Macam betul je apa yang dicakap ni kan. Macam betul je apa yang diberitahu ni. Tapi sebaliknya kita kena tengok juga siapakah orang tu. Orang tu siapa. Kalau orang tu pun adalah siapa kita pun tak kenal, maka kita pun boleh fikir baliklah. Aku pun tak kenal siapa orang ni. Dia ni siapa? Apa authority dia. So kalaulah benda yang dia cakap tu nampak macam betul pun, tapi kalau dia tu seorang yang tidak ada authority dan tidak ada pertanggungjawaban. Maksudnya kalau kata dia tahu benda tu salah, dia boleh buat apa? Dia boleh tutup akaun dia. Tak ada apa, buka akaun lain pula, buat lain pula. Cakap je terus berita palsu dan sebagainya. So kita ni sebagai orang-orang yang terpelajar ni, tak perlulah untuk mengambil input daripada tempat-tempat yang begitu. Ambillah input daripada tempat yang ada pertanggungjawaban padanya. Contohnya website-website yang macam saya cakap tadi, macam berita Astro Awani ke, TV3 ke, ataupun National Geographic, apa-apalah yang ada authority. Okay. Dan juga dekat media sosial ni, yang satu lagi yang orang suka untuk dapat dekat media sosial adalah review. Review tentang apa-apa saja. Pasal makanan ke, tempat ke, shopping ke dan sebagainya. Kerana ingat ada 20% orang yang masuk ke media sosial untuk shopping. Dan mereka nak shopping tu bukannya masuk nak cari kedai ke, nak cari penjual dekat media sosial. Kerana kita ada platform e-commerce kan untuk shopping kan. Biasanya mereka masuk ni untuk mendapatkan review, mendapatkan pandangan daripada siapa-siapalah yang ada pengalaman menggunakan produk-produk yang di review tersebut. Sebab tu kalau dekat media sosial ni senang untuk kita dapat makanan yang viral, apa-apa saja benda yang viral. Kenapa? Kerana mereka berkongsi pengalaman itu di media sosial. So kalau nak cepat naik di media sosial, banyakkan review. So kerana orang cari tentang pendapat kita terhadap produk yang mereka nak beli. Dan juga poin yang terakhir saya, percutian yang telah berlalu. Ini kalau saya sendiri pun, sebab saya suka travel, saya suka pergi holiday. So yang kalau masa PKP ni rasa macam sangatlah sikit, tak boleh nak pergi mana-mana. Nak rentas daerah pun tak boleh. Apalagi kalau nak naik kapal terbang, nak pergi staycation pun memang tak boleh lah. So saya punya prinsip saya, lepas balik daripada bercuti, baru saya akan kongsikan. Saya tak pernah kongsi benda yang live yang berlaku pada semasa percutian saya tu. Saya beritahu, okay, saya baru lepas buat ni, saya lepas buat ni, tengah buat ni, sekarang buat apa, saya tak kongsi. Kenapa? Sebab yang tadi tu, saya tak nak orang tahu saya tak ada kat rumah. Dan saya tak nak orang tahu saya ada di mana pada masa itu. So bila orang dah tahu saya pergi bercuti, ada dekat sana ke? Bukan, saya ada kat rumah, dah balik dah. Jadi bila katakanlah kalau kalau kat luar sana tu ada stalker saya ke dan sebagainya ke,
mereka tak boleh nak detect saya tak ada kat rumah bila. Bila tak ada kat rumah ni? Ini cuti ni dah lepas. Tapi nampak macam ada je kat rumah. So benda ni memang kita kena jagalah. So kalau boleh, you all semua ni, adik-adik ni, cuba untuk menahan diri untuk berkongsi tentang benda-benda macam ni pada masa yang berlaku benda itulah. Kecuali kalau ada bertujuan. Kalau bertujuan, macam contohnya lah, kalau you all punya Jabatan Kenegaraan dan Ketamadunan ni ada buat lawatan ke muzium, contoh. So mungkin nak kena cerita tentang lawatan tu memang betul-betul berlaku, you kena buat live ke, you kena tulis dekat you punya media sosial ke, itu tak apa. Kalau ada tujuan sebegitu, tak mengapa, boleh je nak kongsi. Ataupun kalau you ada lawatan, you punya fakulti ni pergi ke mana-mana, dan you nak kongsi yang you betul-betul pergi ke lawatan tu kepada your family dan sebagainya, itu tidak mengapa. Sebab memang kita ada satu benda yang bertujuan lah. Cuma kalau lah benda tu tidak bertujuan, maka bagi saya tidak perlulah untuk kita kongsi. So itulah dia, apa benda yang kita boleh buat dan apa yang kita tidak boleh buat di media sosial. Ini adalah antara etika-etika yang kita kena jaga. Adab-adab yang kita kena jaga di media sosial. Walaupun secara amnya mungkin orang lain tak buat. Mungkin orang lain semua benda pun nak subat, nak humban dekat media sosial. Tapi bagi kita kena jaga adab-adab ini untuk keselamatan kita dan juga untuk menjaga hubungan kita dengan orang-orang lain. Hari ini kebanyakan kawan-kawan kita, kawan-kawan saya lah, sebab saya dah bersosial media sejak 20 tahun yang lalu, saya ada ramai kawan di media sosial daripada kawan yang sebenarlah, kawan yang saya selalu jumpa, kawan yang saya selalu meluahkan perasaan hati dan sebagainya. Di media sosial itu lebih ramai. Dan kalau sebenarnya dalam segi berkawan ni, selagi kita tidak berjumpa, selagi kita tidak bermusafir bersama-sama, selagi kita tak makan sama-sama dengan dia, beraktiviti sama-sama dengan dia, sebenarnya kita belum cukup kenal dengan kawan kita. Walaupun mungkin kita rasa selalu je communicate, tahu je tentang dia, tapi sebenarnya tidak. Jadi kita tak tahu hati manusia itu macam mana. Oleh itu kita kena jagalah, kena jaga adab-adab bila kita berhubung dengan orang-orang dekat luar sana. Sebab kita tak nak nanti katakanlah something happen antara kita dengan kawan-kawan kita, mungkin ada orang nak marah pada kita, dia akan korek semua kita punya sejarah-sejarah yang kita dah tulis dekat media sosial kita tu, dan benda tu boleh digunakan untuk menghentam kita kembali. Dan kita jangan lupa, cyberbullying dekat Malaysia ni adalah yang kedua terhebat di Asia. So kena jagalah benda ni dari awal. Okay. So dan seterusnya, inilah apa cabaran-cabaran yang kita perlu hadapi dan kita kena kawal lah bila kita berada di media sosial ni. Antaranya, kita rasa orang tulis tentang kita. Okay, orang tu tak tulis pasal kita pun, dia mungkin nak meluahkan perasaan hati, tak puas hati dan sebagainya. Kita rasa, kenapa orang ni tulis pasal aku ke? That's why ramai orang depressed bila berada di media sosial. Dia rasa apa yang orang tulis tu adalah tentang dia, sedangkan orang tu tak kenal dia pun. Tapi disebabkan media sosial ni tanpa sempadan, apa saja orang tulis kita boleh take it personally. Kita rasa orang tu mengata kita, padahal dia tak ada kenal pun tak. Dan juga perasaan sentak dan sebagainya lah. Dan yang dua bawah tu, ini yang poin yang saya nak huraikan lanjut sikit lah. Di media sosial ni, ada orang perwatakan dia berbeza di luar dengan di media sosial. Kerana tu saya tidak percaya bila orang kata apa yang ada dalam hati tu, itulah yang akan keluar. Kalau dia tulis macam tu, itulah dia yang sebenar. Tidak begitu.
Di media sosial ni kita boleh tunjukkan kepada orang ramai apa yang kita nak tunjuk je. Kita boleh berubah menjadi orang lain di media sosial. Ramai orang macam tu. Ramai orang dekat luar tu lain, tapi bila di media sosial dia jadi lain. So di media sosial ni, katakanlah you ada bertemu dengan haters ataupun orang yang tidak bersetuju dengan kita. Kita bagi satu pendapat dan mereka tak setuju. Mereka bangkang habis-habis dan sebagainya. Kalau kita tak faham macam mana media sosial ni bekerja, kita akan mula take it personally. Kita mula rasa orang ni nak hentam kita. Kita mula rasa orang ni benci kita. Akibatnya kitalah yang mula depress, kitalah yang mula stress, kita mula tension. Inilah yang terjadi kepada ramai sebenarnya, terutama ini saya tak pastilah, saya cuma dengar orang cakap je. Selebriti Korea, kan you tahulah kan, saya tak kenal, yang dikatakan ramai yang membunuh diri, antaranya kerana depression daripada tekanan peminat di media sosial. So kalau kita hidup dalam media sosial dalam keadaan macam ni, kita hidup serahkan semua kehidupan kita di media sosial, kita akan jadi macam ni. So kita kena ingat media sosial ni dia hanya sekadar medium saja, tempat orang buat apa yang mereka suka. Orang yang komen kita bukan-bukan, contohlah kalau ada orang yang komen bukan-bukan pada kita punya status, lepas je komen tu dia dah tak ingat dah apa yang dia buat. Dia sekadar meluahkan pada masa tu. Tapi kita yang membaca ni, kalau kita anggap benda tu sebagai sesuatu yang terlalu peribadi, dia akan memberi impact kepada kita. Oleh itu, janganlah kita anggap apa yang berada di media sosial ini sebagai something personal. Kerana saya sendiri berada di banyak media sosial. Saya ada di Facebook, saya ada di Instagram, saya ada di TikTok, saya ada di Twitter. Dan semua-semua media sosial ni, dia ada isu yang berbeza. So kalau kita nak cakap pasal isu A, kita pergi ke Twitter. Nak cakap tentang isu B, pergi ke Facebook. Nak cakap tentang isu C, pergi ke TikTok. Semua ada isu yang berbeza. Dan semuanya kita tak boleh nak take it personally. Kita kena berlapang dada dan kita kena terima kalau ada orang yang tidak sependapat dengan kita. Orang putih kata apa? Agree to disagree. Itu akan memberikan kita lebih ketenangan lah. Kita lebih tenang dan kita lebih okey untuk move on to the next status, to the next video dan sebagainya. Alright, itulah tadi saya punya last slide. So ini saya punya media sosial. Kalau adik-adik semua nak kenal dengan lebih lanjut, nak tengok macam mana ni Kak Lina ni di media sosial ni macam mana. Saya ada di Facebook, Instagram, TikTok. Saya gunakan nama yang sama, Lina Noh, LYNANOH. So you all boleh carilah, boleh cari dan boleh request lah untuk request friend. Sebab kita pagi ni pun tidak lama, mungkin paling lama pun sejam setengah atau 2 jam untuk kita bersama-sama. Dan kalau nak tahu dengan lebih lanjut ataupun ada nak tanya atau nak bincang dengan lebih lanjut, insyaAllah kita boleh sambunglah selepas ini. Okey, saya nampak tadi ada soalan. Saya kena buka balik. Okey, ada soalan. Kalau ada yang nak tanya lagi, boleh on mic ataupun tulis dekat bahagian chat pun boleh. Kalau tak ada PC pun boleh. Jadi saya buka chat sekejap. Okey, ada soalan dekat chat ni. Sekejap ya, saya akan jawab.
Nanti. Okay. Dah start. Okey, soalan pertama dari Wan Sofiah Nur Adelina. Kalau jenis orang yang suka spam chat tu, kira macam dia tak ada adab lah kan, sebab dia mengganggu orang dan buat orang tu jadi tak selesa. Okey. Kalau adik-adik ni dah tahu tentang adab-adab di media sosial hari ni, so tak payah buat lah tentang benda spam-spam dan sebagainya. Dia memang mengganggu orang tu lah. Tapi kalaulah orang buat pada kita, kalau orang buat pada kita, kita ingatlah yang mereka ni tak tahu. Mereka tak tahu, mereka tak join kelas kita pada pagi ni. Jadi dia mungkin tak tahu, so kita maafkanlah. Saya stop. Kita maafkanlah mereka kalau mereka buat pada kita. Tapi kalau kita sendiri, kita tak perlulah buat macam tu, kerana di media sosial ni kan kita nak bersosial. So bila kita nak bersosial, kita kenalah bersosial dengan cara yang disenangi oleh orang lah. Kan bayangkan kalau kita jumpa dengan seseorang dekat mana-mana, kita pergi taman ke, kalau bukan PKP kan, jumpa dengan seseorang yang kita macam ingat kawan sekolah dulu. So kita duk tanya benda sama je kat dia. Annoying kan? So macam itulah juga bila kita di media sosial. So kalaulah kita kita ni dah tahu ni, kita jangan buat. Tapi kalau orang yang buat pada kita, tak apa, kita lapang dada lah sebab mereka tak tahu. Okey, soalan yang seterusnya. Apa pendapat ni, soalan daripada Ajla. Ibu bapa yang menjadikan anak yang masih kecil sebagai influencer di media sosial. Okey, tentang perkara ini, saya sendiri secara peribadi, saya tidak menjadikan anak saya sebagai influencer, kecuali kalau mereka yang nak. Maksudnya bukan daripada saya sendiri. Dan perkara ini sebenarnya satu masa dulu, saya pun banyak cerita tentang anak saya. Saya meng-highlightkan anak saya di media sosial dan sebagainya, sehinggalah anak saya sendiri yang cakap. Dia kata, Mami, boleh tak kalau Mami jangan cerita pasal saya kat social media Mami, dekat Facebook Mami, dekat blog Mami. Sebab saya tak suka lah, saya tak selesa. Dia kata, kalau saya nak glamour, biar saya glamour dengan saya sendiri. Dan masa tu anak saya tadika tak silap. So budak tadika pun dah boleh fikir tentang macam tu. So saya pun respect lah yang punya wish. So daripada situ saya dah tak story lah tentang anak-anak saya. So anak saya sendiri yang hari ni, mereka sendiri yang buat Facebook channel, Facebook pula, YouTube channel. Dia sendiri yang mempopularkan diri kita sendiri. So kalau ada orang yang buat tu, saya tak adalah nak kata tak bagus ke dan sebagainya ke. Itu mungkin terpulang kepada ibu bapa masing-masing lah, apa sebenarnya tujuan dan apa next step mereka sebenarnya. Kerana mungkin anak-anak tu adalah influencer by themselves ke, mungkin ada keistimewaan yang mereka nak highlight kepada anak-anak mereka ke. Itu saya belah pandai ada lah kalau ada orang yang buat macam tu. Tapi bagi saya sendiri tidaklah. Okey, soalan daripada Awis Imran. Tapak media sosial mana yang anda cadangkan untuk perniagaan dan kenapa? Okey, saya, ya betul, saya memang ada pengalaman dalam perniagaan. Saya mula berniaga sejak daripada masa saya kerja. Actually masa belajar lagi lah. Biasalah student dulu kan, kita ada jual kacang, ada jual stocking, jual handsock, jual burger. Tapi masa student tu, masa saya belajar, belum ada lagi media sosial ni. Jadi tak adalah nak gunakan media sosial untuk marketing. Dulu sendiri pergi ketuk pintu, buka gerai dan sebagainya. Tapi bila di media sosial ni, cara saya, kita kena fokus kepada apa sahaja medium ataupun channel yang kita selesa.
dan kita boleh full time, kita boleh fokus kepada channel tu. Orang akan cakap macam-macam. Orang akan cakap, oh gunalah Instagram, Instagram bagus, guna TikTok bagus, guna Facebook bagus, guna blog, YouTube semua bagus apa semua. Dan sebenarnya memang betul, semua tu bagus. Tapi yang paling bagus adalah di mana kita boleh fokus dan kita boleh jayakan kemunculan kita dekat situ. Jadi tidak ada satu benda pun yang orang luar cakap sebenarnya betul untuk semua orang. Mungkin betul pada mereka. Dan mungkin juga orang-orang yang beritahu tentang platform apa yang bagus-bagus ni, mungkin mereka ada buat kursus, ada buat latihan tentang benda tu. So kalau kita tak nak confuse, kita pilihlah apa yang kita selesa. Dan, macam contohnya Nas Daily, kenal kan Nas Daily yang buat video 1 minit tu? Nas Daily ni masa dia mula-mula nak buat video dekat Facebook, ramai orang cakap pada dia, orang tak guna Facebook untuk video lah. Orang Facebook, video orang guna kat YouTube, Instagram, bukan dekat Facebook, kau tak akan berjaya. Tapi hari ni dia telah berjaya membuktikan dengan menggunakan Facebook, dia boleh jadi viral satu dunia. Sekarang ni Nas Daily ni dikenali, satu dunia kenal dia melalui video-video dia di Facebook. Yang mana satu masa dulu orang kata tak boleh. Okay. Okay, soalan dari Adam Baihaqi. Pendapat Puan tentang pengguna sokmed yang ramai followers tapi suka tweet benda yang memperbesarkan isu macam iblis terlaknat dan nation minta maaf. Okay. Sebab itulah dekat media sosial ni ramai pengguna kan. Separuh daripada penduduk bumi gunakan media sosial. Dan di dalam media sosial tu ada macam-macam orang, macam-macam benda. Samalah juga dengan kehidupan kita yang biasa ni. Ada macam-macam jenis orang dekat luar tu. Kat rumah kita ni mungkin orang yang kita kenal lah perangainya macam ni, anak adik-adik beradik kita, mak ayah kita macam ni. Tapi mungkin jiran kita sebelah menyebelah, orang lain tu dia orang punya perangai yang berbeza. So di sini pentingnya lah untuk kita nak menapis dan untuk kita nak memilih apa yang kita nak follow, apa yang kita nak ikut, apa yang kita nak baca. Di sini sangat-sangat penting. Kerana dekat luar sana tu tak ada yang bertapis. Mereka memang tak tapis. Ada yang dapat satu info je terus disebar-sebarkan. Tak ada pun nak check, tak ada pun nak tanya-tanya ke, tak ada. Kerana mungkin ada orang dekat luar sana, mereka cuma fokus untuk viral. Mereka cuma fokus untuk ramai followers. Mereka tidak fikir value yang boleh dapat daripada apa yang mereka kongsikan. Dia tak kira lah janji orang ramai follow, benda tak betul ke, benda kontroversi ke, apa-apa je lah. Jadi kita sebagai orang yang tahu, kita kena menjaga diri kita dan kita kena jagalah orang-orang di sekeliling kita, kawan-kawan kita, adik-adik kita, supaya mereka pun sama macam kita, boleh tapis informasi-informasi kat luar sana. Okay, soalan daripada Hashimah. Tips berniaga di media sosial. Etika buyer dan seller. Okay, kalau kita nak cerita pasal berniaga ni memang panjang lah. Besok pun tak habis. Tapi saya ringkaskan lah. Okay, di media sosial, yang paling penting adalah kita membina dan menjalin, membina hubungan yang baik dengan kita punya buyer, kita punya prospek. Itulah yang pentingnya kita dekat media sosial ni. Media sosial ni bukan macam kedai, bukan kedai runcit. Jangan jadikan media sosial kita sebagai kedai runcit. Kalaulah kita cuba tunjukkan barang saja, update tentang barang, tapi tidak menjalinkan hubungan yang baik, buyer-buyer kita tu hari ni dia cari kita, besok dia boleh cari orang lain. Sebab bagi mereka yang penting adalah mereka dapat produk. Mereka tak kisah pun beli dengan siapa. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena jaga kita punya hubungan kita ni supaya kalau kita ada buyer, mereka tu akan setia dengan kita.
Dia bukan setia dengan produk kita sahaja, tapi setia dengan kita. Dia akan cari kita, dia akan dengar apa kita cakap. Kalau kita bagi nasihat, kalau kita sharekan apa-apa, mereka trust dan mereka percaya pada kita. So inilah tips yang penting kalau ada di kalangan adik-adik ni yang ada buat bisnes kan. So yang paling penting adalah you kena jaga hubungan dengan your prospect, dengan your buyer. Bukan sekadar promote produk semata-mata. Okey, soalan dari Eldona Jo. Tindakan kecam-mengecam di media sosial. Okay, secara peribadilah, saya tidak bersetujulah dengan perbuatan kecam-kecam ni. Tapi benda ni memang berlaku dekat mana-mana pun. Maknanya kita tak boleh nak kontrol. Jadi ada benda yang kita tak boleh kawal, tapi kita kena berlapang dada dan kita jangan buat. Contohnya kalau benda yang kecam-kecam orang buat salah, kena kecam dan sebagainya, kalau kita boleh tegur dan kalau kita ada power untuk menukarnya, then buat. Contoh kalau adik kita tiba-tiba buat benda macam tu, kecam orang, bagi apa benda fakta-fakta yang bukan untuk mengecam orang, dan kita boleh bagi tahulah dekat adik kita, jangan buat macam ni. Kalau tak puas hati cakap terus dengan orang tu. Tapi kalaulah di luar kawalan kita tak boleh nak buat apa, maka kita berlapang dada dan berlepas diri. Kan orang dekat dalam media sosial ni macam-macam. Samalah macam dalam dunia yang sebenar kan, macam-macam orang. So berlepas diri, berlapang dada dan jangan terpengaruh dan jangan terikut-ikut lah. Okay, soalan Lokman Hakim. Bagus soalan ni. Saya berbuli di Malaysia. Yang kedua, saya berbuli, adakah menunjukkan etika di media sosial di kalangan rakyat Malaysia sangat lemah? Dan apa langkah terbaik kerajaan untuk menangani isu saya berbuli ni? Okey, pengalaman saya sendiri memang pernah kena saya berbuli, dan boleh dikatakan sebenarnya mungkin benda ni bukan benda agak baru juga yang berlaku di negara kita. Dan kebanyakan cyberbullying ni berlaku di kalangan remaja, di kalangan yang usia-usia macam you all lah. Dan mungkin ini pendapat saya lah, mungkin orang yang terlibat di bahagian penguatkuasaan dan sebagainya kebanyakannya adalah di usia saya, yang tak berapa nak reti sangat tentang benda-benda cyberbully dan sebagainya ni. Jadi kat situ banyak kes-kes cyberbully yang tidak mendapat perhatian kerana mereka pun tak tahu macam mana nak settlekan. Dan di sini sebagai warga net, sebagai netizen, bagi saya sendiri ini adalah tanggungjawab kita bersama-sama lah untuk menjaga keharmonian di media sosial. Kita lah yang tahu ni, kita lah kena promote macam mana nak gunakan media sosial ni dengan betul. Kerana tak ada pun kan siapa-siapa yang buka akaun Facebook ke, TikTok ke, Instagram ke, tak ada pun seseorang yang datang macam kita mula masuk universiti dulu kan, ada staff ataupun lecturer bagi tahu apa undang-undang dekat dalam universiti ni, apa yang you boleh buat, you tak boleh buat. Tapi dekat media sosial tak ada. Dan kalau ada pun dalam dia punya community guidelines tu, tak ada orang baca pun. Dan kita klik je agree dan submit. Tak ada pun orang baca. Jadi benda ni kita kena start dengan kita lah. Kita kena start dulu macam mana nak menjadikan media sosial ni sebagai satu tempat yang harmoni dan tempat yang bukan medan untuk hentam-menghentam antara satu sama lain. InsyaAllah.
Okey, soalan daripada Ain. Macam mana nak sedarkan pengguna media sosial golongan dewasa yang gunakan media sosial ni jumpa je share. Sedangkan banyak yang tak elok daripada eloknya. So kalau kalau apa golongan muda bagi tahu perkara sebenar, mereka cakap awak tu budak lagi, awak tahu apa. Okey. Memang benda ni sebenarnya bukan berlaku di kalangan you all saja. Saya sendiri pun mengalaminya juga kerana kita ni memang berbeza generasi antara you dengan saya, tapi saya pun ada generasi atas saya yang menggunakan media sosial. Generasi mak saya, makcik-makcik saya, mereka pun gunakan media sosial. Dan mereka ni biasanya bila dapat something, dia akan terus share. Dia tak tanya, tak ada nak Google. Dan kalau generasi saya, kita masih tahu lagi lah cara nak Google. Tapi generasi mak-mak, nenek-nenek ni tak ada. Dia akan terus share je. So apa yang saya buat, saya betulkan je lah. Kalaupun mereka kata, kau tahu apa lah, kau budak lagi. Walaupun dah umur dekat 40 tapi masih lagi budak lagi. Tapi tak apalah, biarlah mereka nak cakap apa pun sebab kita kena faham lah. Orang dewasa ni, orang tua ni, mereka kadang-kadang ada ego dia. So ada orang bila kena tegur oleh orang yang lebih muda, dia rasa macam tercabar ego dia. Tapi kita tak apalah sebab kita nak buat benda yang betul kan. Kita tak nak lah mak kita ke ayah kita atau pakcik-pakcik kita jadi penyebar benda yang tidak betul. So kalau mereka kata, alah kau tahu apa, ini kau budak-budak dan sebagainya, tak apa, dia cuba cakap masa tu je. So kita janganlah kecil hati. Dia tak adalah bila kita dah jumpa dia lepas ni, dia nak ungkit-ungkit balik benda tu, tak ada. Biasanya tak ada. Kalau benda dekat WhatsApp atau benda media sosial, biasanya habis dekat situ. Jadi jangan simpan dalam hati. Tak apa kalau orang tua kata apa-apa, tak apa, kita cuba fahami mereka. Okey, tak apa, kita okey saja. Okey. Okey, soalan lagi di Eldona Jo lagi, kawan-kawan yang buat fake review. Kalau nak tegur private mereka marah, nak report mereka kawan baik. Okey, benda ni memang rasanya siapa-siapa pun akan rasa serba salah kan. Saya sendiri pun kalau ada kawan-kawan yang buat review ataupun ada yang even menjual pun produk-produk yang kita pun tahu benda ni tak ada KKM kot, benda ni bahaya kot. Tapi bila kita cakap benda yang betul pada mereka, kebanyakan mereka akan defensif. Kenapa mereka defensif? Sebab mereka dah buat benda tu. Mereka akan rasa nak tak apa orang kata, tak naklah mengaku salah ke apa macam mana. Dan apa yang saya buat biasanya, kalau kawan-kawan yang buat macam ni, kalau kita cakap direct, kebanyakan mereka memang akan defensif. Dia orang akan marah kita balik. Dia akan kata apa dia buat ni tak salah kot, apa yang aku buat ni betul dan sebagainya. Jadi apa yang saya buat adalah saya mempromote bagaimana sebenarnya cara yang betul untuk kita nak buat review produk apa yang sepatutnya kita buat review. Dan mungkin saya akan biasanya akan selitkan lah dalam saya punya sharing tu, jangan guna produk yang tak ada KKM. Contohnya macam produk ni. So dia tak boleh nak marah sebab itu review saya. Saya tak cakap direct pada dia. Tapi bila kita tegur kawan kita yang macam ni secara tidak langsung, biasanya dia akan dia akan lebih mudah untuk mereka terima tanpa defensif. Tapi akan ambil masa. Dia tak ada tiba dia dengar hari ni pasti terus berubah ke, tak ada. So kita sebagai kawan yang nak selamatkan kawan kita, yang nak kawan kita tu tak adalah terlibat dengan benda-benda yang bukan-bukan macam tu, kita kena sabarlah. Kalau kita dah tegur dia tak nak dengar, kita guna cara tegur secara tak langsung, dan kita banyakkan bercakap, banyakkan mempromotkan tentang produk yang bagus tu macam mana produk yang bagus tu, review yang bagus tu macam mana. So kawan kita ni, jangan risaulah, kawan kita ni pandai-pandai semuanya kan. Kalau kita pandai, kawan-kawan kita pun pandai. Diorang pun boleh dapat grab the message. Cuma mungkin akan ambil masa, dan insyaAllah percayalah kawan kita ni
walaupun dia buat fake review ke apa, mereka tu sebenarnya ada rasa nak review benda yang bagus, yang baik, tapi mungkin keadaan dia pada masa tu. Mungkin ada orang offer dia dengan something yang mungkin better ke kan masa tu. Jadi dia mungkin tak boleh nak tolak. So insyaAllah lah kita pelan-pelan kita cuba mempengaruhi kawan-kawan kita dengan cara kita pula. Okay, soalan daripada Atirah. Macam mana kita geram dengan someone, lepas tu kita luah di media sosial untuk tujuan dia sedar dan berubah. Boleh ke macam tu? Okay, kalau bagi saya, kalau kita nak memberikan pesanan kepada seseorang yang kita tak boleh nak cakap depan-depan, kita mungkin kalau kita cakap depan-depan, dia marah ke atau dia kecil hati ke dan sebagainya, kita boleh kalau kita nak bagi pandangan, tapi secara general. Bukannya nak menuju kepada dia sangatlah. Macam kita cakap tu seolah-olah kita nak memberi pesanan kepada diri sendiri ataupun kita cakap secara general. Kerana apa yang berlaku kepada kawan kita tu, mungkin benda yang dia buat tu yang kita rasa geram sangat, yang kita nak marah sangat, benda tu sebenarnya orang lain pun buat juga. Bukan dia seorang je, orang lain pun buat juga. So kalau kita ceritakan benda tu secara general, kita pun boleh menyedahkan orang lain pada masa yang sama. Dan kita bukan tuju kepada dia sahajalah. Dan insyaAllah bila kita berniat baik tu, mudah-mudahan kita akan dapat lebih banyak kebaikan. Dan kebaikan tu bukan sekadar kawan kita tu sahaja yang sedar dan berubah, tapi mungkin orang lain juga yang kena dengan situasi tu. Okay, soalan Kamarina. Selalu jumpa video TikTok tentang kesedihan yang dikongsikan tentang kehilangan seseorang dalam hidup. Tak pasti dia betul-betul sedih atau sengaja dilakukan, tapi adakah perkara itu dibolehkan atau tak boleh dikongsi? Okay, inilah salah satu perkara yang orang suka share. Kalau saya pun sebenarnya dekat TikTok, saya baru saja aktif dekat TikTok. Jadi saya tak berapa mahir lagi macam mana permainan di TikTok ni, apa yang orang buat dan sebagainya. Tapi apa yang pemerhatian saya lah dekat TikTok ni, ramai orang yang macam meluahkan perasaan, cerita apa yang berlaku dalam hidup dia, kesedihan dia dan sebagainya. Kalau benda itu tidak memberi fitnah kepada sesiapa, maknanya tak mendatangkan fitnah kepada kita, tak datang fitnah kepada keluarga kita, tak datangkan fitnah kepada siapa-siapa orang sekeliling kita, tak apalah kalau kita kongsi. Sebaliknya kalau dia mendatangkan fitnah dan tidak memberikan kebaikan kepada sesiapa pun, cuba tahan untuk kongsikan benda tu. Mungkin orang yang berkongsi tentang masalah-masalah hidup dia di TikTok tu, yang saya jumpa lah 3 hari ni, mereka tu memang dah famous. Saya tak ingatlah apa nama dia. Dia dah famous, orang dah tahu dah tentang kisah hidup dia dan dia share dekat TikTok. So itu mungkin tak ada masalah lah sebab orang dah tahu kan cerita dia. So sebagai kita, kalau saya sendiri pun benda-benda yang terlalu peribadi, kesedihan peribadi tu saya tak prefer lah untuk saya sendiri nak kongsikan. Tapi kalau you all rasa itu sekadar perkongsian, tidak berimpact kepada your family, tidak menggores hati dan perasaan sesiapa, dan boleh je lah. Okay, soalan daripada Wan Imran Sani, macam mana kita nak berdepan dengan masyarakat kini yang gemar membuat status dalam sosial media yang merapu dan kadang-kadang berbau mengumpat? Okay, ini soalan yang bagus. Dia kadang-kadang kan kita rasa macam kita dah jaga dah kita punya social media, kita dah jaga dah kita punya account tu, tapi orang lain pula yang tak jaga kan, cerita pasal orang lain, mengumpat orang lain dan sebagainya. Dan sedikit sebanyak dia akan buat kita pun rasa apa sebab macam ni kan, kadang tu nak tahulah juga apa benda yang sebenarnya berlaku. Okay, so di sini apa yang kita boleh buat, mungkin orang yang menulis status macam-macam tu, dia mungkin tidak
tidak tahu dan tidak faham yang media sosial ni bukan tempat kau nak lepas geram. Bukan kalau kau tak puas hati kau kena tulis dekat media sosial. Bukan semua benda kau boleh tulis dekat sini. Mungkin dia tak faham dan tak ada orang yang cakap dengan dia. So kat sini kita mungkin boleh memainkan peranan. Kita lah yang kena menyedarkan mereka. Kena sedarkan mereka apa yang mereka buat ni sebenarnya tak betul. Tak sepatutnya tulis macam ni dan sebagainya. Tapi kalaulah benda tu tak terkawal, contohnya lah kita dah cakap, kita dah PM, kita bagi tahu ni, dia tak dengar juga. Dia kata suka hati dia lah semua ni kan. Lepas tu dia marah kita pula dan sebagainya. Apa yang kita boleh buat, kita boleh untuk hide. Kita tak perlulah nak melibatkan diri dengan perkara macam tu. Kita boleh pilih untuk hide dia ataupun kalau dekat media sosial ni unfriend kat Facebook tu adalah satu yang sangat sensitif. Kalau kita unfriend orang dia akan jadi hal lain. So kalau saya tak unfriend tapi saya akan hide supaya saya tak nampak update-update yang macam tu. Kerana apa yang saya nampak lah di kalangan kawan-kawan saya yang suka update benda macam ni, bukanlah mereka tu tak baik, bukanlah mereka tu jahat sangat, suka mengumpat orang, bukan. Tapi pada masa-masa tertentu mereka ada some emotional struggle. Mungkin mereka kena bully dengan orang tu ke, ataupun mungkin dia tak ada tempat nak meluahkan perasaan ke dan sebagainya. So apa yang saya buat bila saya nampak kawan saya yang macam ni, saya akan dekati dia secara personal. Dekati bukanlah tanya, kenapa kau ada masalah ke dengan orang tu, bukan. Tapi kita tanya khabar dia, selalu bertegur sapa dengan dia. Dan bila dia rasa ada somebody yang concern, ada orang yang ambil berat pasal aku, dia akan mula cerita dengan kita lah. Dan juga masa ni bila dia dah start follow kita, bila dia start percaya dengan kita bolehlah tuliskan pula status kita yang renungan-renungan, macam mana cara kita nak social media ni jangan buat benda tu benda ni dan sebagainya. Okey, soalan dari Anis. Mendekat atau menelpon mereka secara general, mereka terasa. Lalu mereka mengambil langkah untuk blok kita. Apa yang kita boleh buat? Memang macam ni lah sebenarnya salah satu struggle orang-orang berada di media sosial. Mudah sangat terasa, mudah sangat sentak. Kita tengok orang update apa-apa, rasa orang tu mengata pada kita. Kalau kita cakap personal pun lagi nak marah sebab rasa nampak orang ni asyik nampak kesalahan kita saja. So apa yang saya buat, saya pun pernah jugalah kena macam ni. Bila kita tegur secara berdepan ke secara personal ataupun kita tulis dekat kita punya wall, ada kawan-kawan yang terasa block. Saya akan clarify. Saya akan contact dia balik, saya akan tanya, kenapa kau block aku? Apa salahku? Salah ke aku buat macam tu? Aku minta maaf sebab aku buat macam tu. So boleh tak kalau kita clearkan? Saya akan PM personal. Saya akan minta maaf, saya akan clearkan dengan dia. So kalau dia kata tak apalah aku tak nak kawan dengan kau dah. Okey, tak apa. Bagi dia masa. Sebab yelah yang dalam Facebook ataupun dalam media sosial ni, mereka tu adalah kawan-kawan kita. Kan masa saya cakap tadi, selagi kita tak bermusafir, selagi kita tak makan bersama-sama, selagi kita tak beraktiviti dengan dia, kita sebenarnya tak berapa kenal sangat. Jadi kalau yang rasa kecil hati ke, blok ke apa semua benda ni, bukanlah bermakna dia tak suka kita. Bukan bermakna dia benci kita. Tapi mungkin kita dengan dia saling tidak mengenali sangat. So kita kena ambil langkah lah supaya perhubungan persahabatan tu tidaklah terputus hanya disebabkan benda kecil. Benda media sosial, benda kecil je kot pun nak gaduh-gaduh kan. So bagi saya sendiri akan turunkan ego, minta maaf dan sebagainya lah. Kalau dia tak nak maafkan tu tak apalah nak macam mana kan. Okay. Soalan Nurul Farhana. Individu media sosial yang terlalu mengikut trend sehingga memalukan diri sendiri. Okay. Ini juga satu benda yang bagi saya kena kontrol dan saya sendiri selalu bagi tahu dekat anak-anak saya pasal benda ni. Kalau nak buat apa-apa dekat media sosial, jangan malukan diri sendiri dan jangan malukan ibu bapa. Tapi bagi saya lah, kadang-kadang dia macam sebab saya pun pernah berada di usia remaja. Kalau kita di usia remaja ni, kita rasa macam nak cuba something yang berbeza.
Dan kita rasa kalau ikut cara orang-orang dewasa ni macam tak cool lah. Kita nak buat satu benda yang baru, yang orang tak pernah buat. So kalau perbuatan itu dibuat oleh anak-anak remaja, bagi saya faham kenapa mereka buat benda bukan macam tu. Memalukan diri sendiri sebab mungkin saya lah sebagai orang yang dah dewasa, kita rasa benda tu macam apa benda lah benda ni pun nak buat kan. Tapi mungkin bagi anak-anak remaja, itulah benda yang paling cool yang mereka pernah buat. So kalau benda tu melibatkan ahli keluarga kita, saya akan tegur lah. Kalau anak saudara saya ke, tapi saya pun tak ada anak saudara lagi. Kalau sepupu saya pun yang buat, tapi alhamdulillah lah sepupu saya tak adalah buat benda bukan macam tu. Kalau tak ada, saya akan tegur lah kenapa kau buat macam ni. Kalau tak sepatutnya buat macam ni. Sebab mungkin mereka tak tahu. Dan mengikut pengalaman saya sebagai remaja dulu, kadang-kadang kalau orang dewasa nasihatkan pun kita, alah apa ni, tak faham kan. So to me, benda tu memanglah sepatutnya tak dibuat. Tapi kalau mereka buat, itu adalah remaja punya orang kata gelojak jiwa pada masa tu. So mungkin kalau yang buat tu adalah kawan-kawan you all ataupun adik-adik you all, mungkin you boleh dekati mereka dan cakap terus terang lah, jangan buat macam ni, kau ni memalukan mak bapak, memalukan keluarga dan sebagainya. Mungkin mereka boleh terima lah. Okay, soalan daripada ni, bagaimana orang yang menghasut orang lain untuk membenci kita? Contohnya kita menasihatinya dan dia tak suka, lalu menghasut orang lain untuk benci kita juga. Okay, kat sini kita kena terima dekat dalam dunia ni tak semua orang suka kita. Okay, dan kita tak boleh buat semua orang suka kita. Dia antara perkara yang membuatkan ramai orang stres, especially di media sosial, adalah sebab mereka tidak ready untuk dibenci. Mereka nak semua orang suka. Mereka tak nak orang berlainan pendapat. Dia tak nak ada haters dan sebagainya. Tapi kita kena ingat hakikat ni, kita tak boleh buat orang suka kita. Kita tak boleh nak kontrol apa yang ada dalam pemikiran orang lain. Tapi satu benda yang kita boleh kontrol adalah apa yang kita fikir. Apa yang kita fikirkan. So fikirkanlah benda yang baik-baik, fikirkanlah benda yang positif-positif dan fikir tentang kita sendiri, tentang masa depan kita sendiri. Kalau kita fikirkan tentang haters, kita nak fikir pasal orang yang tak suka kita, orang yang benci kita, orang yang mengata-ngata kita, benda tu tak akan habis. Tak akan habis. Yang susahnya siapa? Kita yang susah. Orang tu dia tak ada problem pun. Dia cakap-cakap, kata-kata, benci-benci, tak ada pun simpan dalam hati. Tapi kita yang simpan dalam hati, kita yang merana. Kita yang tak tidur malam, fikir kenapa orang tak suka aku, kenapa orang benci aku dan sebagainya. Jadi kalau kita menghadapi situasi sebegini, di mana ada orang benci, hasut kita dan sebagainya, teruskan fokus untuk memperbaiki diri. Fokus kepada diri kita, fokus pada masa depan kita. Fokus pada apa yang kita nak buat, apa yang kita nak capai. Tak perlu kita nak fikir tentang masalah orang lain. Orang suka kita ke, orang benci kita ke, itu masalah mereka. So biarlah mereka deal dengan dia orang punya problem. Yang penting kita fokus pada pelajaran, fokus pada kita punya masa depan dan insya-Allah bila kita berjaya dalam hidup kita, yang hater-hater kita tu, yang benci-benci kita tu, dia orang pun akan rasa, kenapa aku benci sangat dengan dia ni? Aku pun tak tahu kenapa aku benci. So mereka pun akan mula datang pada kita dan mula akan menjadi kawan kita. Okay. Rasanya itu soalan terakhir. Dah tak ada soalan kot. Saya tengok atas kalau ada yang terlepas. Nur Hanani tadi, soalan Nur Hanani yang terlepas. Yang mana? Dia tanya tentang sekejap, mana dah tadi? Nur Hanani, kawan yang suka meluahkan perasaan di media sosial. Apakah cara sesuai untuk menghentikan perbuatannya? Okey.
bagi saya lah kenapa orang suka meluahkan perasaan di media sosial, sebab kita hari ni hidup di media sosial kan. Di media sosial ni senang. Kita cuma buka aje, contoh Facebook, buka je app, tulis. Dan kita tak tahu pun siapa yang baca, siapa yang komen apa semua, whatever. So di sini kalau benda ni berlaku kepada kawan-kawan you all, kalau ada kawan yang suka bercerita perasaan di media sosial, you kena dapatkan perhatian dia semula. Kenapa orang yang suka berkongsi di tempat-tempat umum macam ni, mereka sebenarnya mencari perhatian. Orang yang suka meluah perasaan, dia nakkan perhatian. Bukanlah kata dia tak boleh handle pun, tapi dia nak something yang mungkin kalau dia tulis dekat media sosial, ada orang akan respon, ada orang akan balas, ada orang akan jawab persoalan dia. So mungkin benda tu dia tak dapat di kalangan kawan-kawan. Jadi kalau benda ni berlaku kepada kawan kita, kita kenalah tukarkan avenue dia untuk meluahkan perasaan tu bukan di media sosial. Tapi mungkin kepada kawan-kawan kita dan sebagainya. Dan saya ada seorang kawan dululah, dia memang suka bercerita dekat media sosial. Jadi kami kawan-kawan ni untuk mengelakkan dia buat benda tu lagi, kami buat satu Google Form. Dekat Google Form tu cuma ada satu benda je, tuliskan luahan anda kat situ. So siapa-siapa tulis dekat situ tanpa bagi tahu siapa nama dia, dan admin yang boleh akses ke form tu, dia akan share luahan tu dekat satu grup yang ada kami-kami. So kita baca, kita tak tahu pun siapa yang meluah tu. Tapi bila orang tu ada dekat dalam tu, katalah nama dia Ani. Ani ni dia baca dan orang respon pada luahan hati dia tu, dia akan rasa puas hati tanpa dia nak expose dia siapa. Mungkin you boleh buat macam ni kot, sebab apa yang kami buat tu dia memberi impact positif lah. Member-member dah tak meluah rata-rata dah. Semua rasa ada apa-apa, rasa geram ke, orang ke tulis dekat form tu. Okay, ada soalan daripada Muhammad. How to be a good listener? Nak jadi good listener ni sebenarnya kan bukan perkara yang mudah. Saya rasa terutama bagi orang yang objektif. Macam saya dulu pun mengambil masa untuk menjadi good listener. Kerana saya ni tak suka orang meluahkan perasaan bukan-bukan kan. Saya nak bagi solution. Kalau orang cakap apa-apa, saya cepat-cepat potong. Kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni. Tapi yang sebenarnya orang yang meluahkan ni, dia bukan nak solution. Dia cuma nak meluahkan perasaan saja. Dia nak cakap je. Lepas habis dia luah tu, okay, dah settle. So dia masa awal-awal dulu, saya pun berperang dengan perasaan. Dia nak cakap, nak bagi advice ni, geramnya aku, cepat-cepat habis. Tapi kita sabar biar dia cakap. Okay, so apa yang kita boleh buat untuk menjadi listener yang bagus? Okay. Ya. Itulah respon yang kita boleh bagi, menunjukkan yang kita mendengar. Walaupun dalam hati, apa benda lah yang kau cakap ni, geramnya aku, benda ni pun tak boleh settle ke kan. Tapi percayalah, orang yang bercerita pada kita, bukan dia nak solution, bukan dia nak jawapan. Dia cuma nak meluahkan. Dan inilah sebenarnya yang orang sekarang jarang ada. The privilege of ada orang yang nak dengar luahan hati dia tanpa berkata apa-apa, tanpa judging, tanpa cakap dan support dia pula. Ini ramai orang tak ada. So kalau you, Muhammad, kalau you ada kawan yang nak meluahkan perasaan kepada you are the chosen one. Tak semua orang ada. So cubalah untuk jadi good listener. Dengar dan cuba untuk tidak komen apa-apa, cuma bagi isyarat yang kita dengar. Okay, bagus soalan Farhana ni. Apa langkah yang kita boleh ambil kalau ada orang yang kita tak kenal mengganggu kita di media sosial sehingga mendatangkan rasa takut dalam diri? Okay, dekat sini kita kena tahu bahawa kita ada full control of our media sosial. Kalau ada
orang yang mengganggu kita sehingga kita mendatangkan rasa takut, sehingga mengganggu ketenteraman kita, kita kena buat something. Kita tak boleh biar. Okay, benda yang paling senang untuk kita buat, untuk saya lah, saya block je orang tu. Dan kalau dia terus mengganggu lagi, mungkin kita kena ambil tindakan seterusnya lah. Tindakan seterusnya macam report, mungkin you boleh report kepada media sosial tu supaya akaun dia tu di block ke, so that kita tak boleh nak guna lagi akaun dia, ataupun mungkin you kena beritahu dekat seseorang, orang dewasa, tell your mum, ayah ke dan sebagainya lah, supaya benda tu tak berpanjangan. Benda ni memang kena ambil tindakan, tak boleh biar. Okey, sini soalan terakhir daripada Chong Yong Zuan. Peningkatan berita palsu tentang COVID-19. Di sinilah kita kena jadi seorang pengguna media sosial yang berhemah. Berita palsu ni dekat mana-mana pun ada. Satunya, kita jangan jadi ejen penyebar berita palsu. Dan yang kedua, kalau benda ni berlaku di kalangan ahli keluarga kita, kalau berlaku di kalangan kawan-kawan kita, kita kena stop it there. Kena beritahu dia benda ni tidak betul. Jangan cakap pasal ni, kalau orang tua cakap je, nanti kena tangkap polis. Beritahu lah, memang ada kan yang dah kena tahan polis kan. Isteri rumah tu dengan siapa seorang lagi hari tu kerana menyebarkan berita palsu tentang COVID-19. So kita kena kontrol dan biar benda tu berhenti kat situ. Jangan sampai berpanjangan. Okay. So rasanya itu saja kot soalan. So saya serahkan semula kepada Dr. Najihah. Okey, Alhamdulillah. Dengar Okey, terima kasih kepada Puan Lina Noh. Beri satu tepukan kepada Puan Lina Noh pada pagi ini, dan Alhamdulillah mendapat sambutan hangat, soalan-soalan daripada para pelajar semua. Bersesuaianlah dengan khusus sebenarnya etika dan peradaban, khusus penghayati dan peradaban. Jadi lagi saya bagi pihak UMT dan juga khususnya kenderaan dan ketamak. Dan saya untuk kepada semua pelajar, kita ada buat task, ada aktiviti untuk program kita pada pagi ini. Nanti pensyarah masing-masing akan maklumkanlah dalam grup masing-masing. Okey. Dan kehadiran pun akan diambil berdasarkan kepada task yang kamu hantar. Dan kepada pelajar yang tak dapat sertai ataupun ada line internet yang tak bagus dan sebagainya, kita ada buat rakaman dan link rakaman akan diberi nanti. Jadi rasanya setakat itu saja sesi kita pada pagi ini. Sekali lagi saya bagi pihak UMT khususnya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Lina Noh kerana sudi bersama kita berkongsi ilmu, berkongsi satu topik yang menarik lah kan pagi ni. Jadi selepas ni mungkin kamu bolehlah follow Puan Lina Noh di media sosial yang telah beliau berikan tadi. Okey, untuk akhirnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih.